الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pak. Dan sayugio bagi mereka yang dipuji bahawa ma'amak-amati iyo mereka yang dipuji pada kesudahan jadi takuti. Dan sayugio yakni sepatut dan bagus dan comel dan elok bagi mereka yang dipuji, yakni mereka yang kena puji. Sayugi apanya tu? Bahawa ma'amak-amati, bahawa bersungguh-sungguh iyo mereka yang dipuji pada kesudahan yang ditakuti. Apakah kesudahan ditakuti? Habis semua amalan. Kerana hidung kita rasa besar, hati kita rasa besar, hati kita rasa kedebel, hati kita rasa begah. Yelah, itu kesudahan yang ditakuti. Pasal apa sungguh ma'amati sayugia begitu? Pasal apa, kerana apa ke sayugionyo bahawa ma'amati, bahawa sungguh-sungguh iyo mereka yang dipuji pada kesudahan yang ditakuti. Kerana terkadang jadi kadang kalau adalah seorang itu baik, kadang-kalanya orang tu dikatakan baiklah dia, tetapi kesudahan seorang itu jahat. Nauzubillah min zalik. Awal-awalnya baiklah dia ni, tapi akhirnya jadi jahat. Tu terkadangnya begitu. Dengan sebab apa? Sebab uji. Sebab tu kamu jaga baiklah. Dari awal baik, akhir pun baik. Jangan awal baik, akhir jahat. Itu yang paling kita takut. Selalu tu Allah orang Arab dia panggilkan hati ni, hati jantung dia panggil qalbun. Orang Arab panggil qalbun. Maka kata ulama, ma summiyal qalbu illa litaqallubihi wa ma summiyal insanu illa linasihi. Tidak dinamakan qalbun, tidak namakan hati jantung ni, illa litaqallubihi, melainkan kerana berbalik-balik. Hari ni aku nak jadi orang baik, tapi kemungkinan esok ni boleh jadi orang jahat. Hari ni aku jadi orang yang bertuah, tapi esok boleh kejadikan orang tak bertuah. Hari ni aku jadi orang jahat, esok aku boleh jadi orang baik. Tu. Kerana hati dia tu berbalik-balik. Hari ni dia berasa nak belajar, hari ni dia ada perasaan hendak nak mengaji, tapi bolehnya esok hari perasaan dia tak nak belajar, tak nak mengaji. Tu haji kesudahan ni tak ada siapa tahu dah. Itulah saya gialah orang yang kena puji bahawa bersungguh-sungguh pada kesudahan yang ditakuti. Takut-takutnya apabila terpuji banyak dah, dipuji banyak, terlalu banyak di atas dia,
membawa pada jahat kesudahan dia tu. Kerana apa? Kerana terasa megah dalam hati dia, kerana rasa bangga dalam hati dia, kata aku ni orang baik, kata aku ni orang lebih, macam tu. Itulah kita boleh takut. Satu. Dan pada kebinasaan segala amal kebajikan, ni Allah pada kata pada kesudahan yang ditakuti. Mana saya dia bahawa mak-mak ti iyo mereka dipuji pada kebinasaan segala amal kebajikan. Kalau orang maki kat kita, hati kita rasa kecut, rasa rusah, rasa rusing, rasa duka cita. Akan tetapi apabila orang puji, aku tak ada lah, tak ada dunia ni, aku seorang yang baik. Dia mari rupa tu. Dia mari rupa tu. Lalu tu dalam Islam tak nak macam tu. Dan bahawa ingat ini Allah pada kata bahawa mak-mak ti. Ni kalau tak baca nahu kan nak baca kitab macam mana? Ni nahu. Takdir kalamnya, dan saya gia bagi mereka yang dipuji. Saya gia bahawa ingat yang mereka yang dipuji akan kejahatan dirinya di mereka dipuji. Mesti dia ingat ni. Walaupun orang puji tapi aku ni bukan orang baik, tapi aku ni orang jahat, tapi orang tak nampak kejahatan aku kerana aku susut, kerana aku sembunyikan kejahatan aku. Tapi zahir orang ni aku jadi seorang yang baik, tapi belakang orang aku jadi seorang yang tak baik. Tu. Mari nampak kejahatan dia, ingat macam tu. Saya gia begitu. Dan bahawa muzahirkan yang mereka dipuji akan benci bagi puji itu. Tu saya kira tu. Sepatutnya bagi mereka dipuji bahawa muzahir ikan mereka dipuji, muzahir akan benci bagi puji itu, bagi perkara, bagi puji, yakni pujian. Apa sahaja dipujikan pada dia, hati dia ni rasa tak suka, hati dia rasa benci, serta benci ia mereka yang dipuji akan dia akan puji, benci-benci di dalam hatinya, hati mereka yang dipuji. Orang puji macam mana sekalipun, tapi hati kita, aku tak nak puji macam ni, jadi sampah macam ni. Tapi ada tak orang macam ni? Kita misal dalam Facebook, apabila orang cai, orang like kita, like, dah tekan like tu, tekan pah, tekan cai tu, suka tu, ramai cai kowe, ramai suka kat kowe, sampai ribu-ribu. Tapi satu kalinya orang tekan kita tak suka, marah, dia ni siapa dia ni, kaden ni, habis pun, tu. Tu dalam Facebook kita rasa macam mana? Apabila orang puji kat kita, rasa kembang, rasa mujo, rasa kena. Tapi apabila orang maki, orang marah kat kita, kita rasa kecut hati dengan dah. Rasa nak marah orang maki kat dia tu. Ni dia Maka hak Nabi ni suruh muzahirkan benci akan puji tu, serta benci mereka dipuji akan dia akan berpuji di dalam hatinya, hati yang dipuji. Tu bersalahan dengan kita. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada benci puji ni, dan kepada benci puji menunjuki oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhsut turaba fi wujuhil maddahina. Rawahul Muslim min hadisil Miqdadi radhiyallahu anhu. Artinya genggam oleh kamu akan tanah ni, tanah, dan leparkan oleh kamu akan dekat tanah pada segala muka yang memuji pada segala muka segala orang yang memuji dia. Segala muka orang yang memuji tu, ambil tanah ni letak ke muka dia, siapa dia puji kat mu. Hebat Rasulullah. Pasal apa? Dan sahabat memuji ni lah hatiku ni rusak. Macam Syekh Junaid radhiyallahu an wa rahimahullah. Syekh Junaid
Syekh Junaid ni adalah awal-awal orang ulama yang mengarang kitab tasawuf. Maka Syekh Junaid ni keramat dia boleh melayang di atas udara. Boleh berjalan ke di atas air. Nah, pergi ke mana-mana tu tak payah naik kapal, jalan atas udara. Atas udara dia menayang, nah dia selalu terbang atas udara dan pula boleh berjalan di atas air. Itu Syekh Junaid. Maka apabila ketika dia berjalan di atas air tu, nah, maka isteri dia ni lah yang memaki kat dia, yang kata kat dia, "Oh, masa kedai bel, masa megah dah tu berjalan atas air tu, labor boleh jalan atas air." Kalau dia terbang pula ni, terbang atas pula, melayang di atas udara, maka isteri dia kata pula, dia kata, "Oh, masa kedai bel semegah dah tu boleh melayang tu, burung boleh melayang ya tu." Macam tu lah, ikutlah Syekh Junaid buat apa-apa, isteri dia tu memang maki kat dia. Kata tu kata dia macam-macam. Sehingganya anak murid pada Syekh Junaid radhiyallahu anhu wa rahimahullah taala ni rasa nak marah kot mama. Rasa nak marah kot isteri Syekh Junaid. Bagi tahu ke Tok Guru, "Hei Tok Guru, hei Tuan Guru, cerahlah isteri guru tu, mama guru tu, nah ahli tu cerahlah. Amor dengarlah umur seumur ikut tu buat ke apa tak kat kena. Kalau terbang di atas langit udara, dia kata burung boleh terbang. Kalau lah berjalan di atas air, dia kata belabur boleh jalan. Tak ada kena berjalan lagi. Cerahlah isteri yang tu bini lain lah, kahwin lain lah Tok Guru." Ini anak murid dia. Maka jawab Syekh Junaid radhiyallahu anhu rahimahullah taala, Syekh Junaid kata je, "Oh, jangan. Isteri yang ni lah yang aku kasih nombor satu." Dia. Kalau tak ada dia, nasihat amalan aku dah habis, tidak ada sekarang. Dia. Ni aku buat benda ni, dia tik. Dia buat benda, dia tik. Buat benda ni. Jadi tak kena lagi dengan hatiku. Walaupun begitu, amal aku tak rusak. Dia. Ini Syekh Junaid. Dia tu ni lah aku paling sayang kali. Sekiranya kalau dia puji aku, mesti hidungku kembang ke, hatiku rasa megah ke, jadi masa kena buat apa-apa masa kena, habis rusak amalanku. Jangan. Oh, ya, isteri yang ni lah yang aku paling kasih sekali. Tu Syekh Junaid radhiyallahu anhu wa rahimahullahu taala. Tak sama kita kalau bini duk apa. Kayak aku tolak 3 hak kita tak gitu kan? Orang kita macam tu. Orang kita kalau isteri duk aku cari seorang lagi lah. Cakap banyak pun ni. Aku tolak 3. Tolak 3 senyap sebut tolak 3 senyap orang Tino. Nah, kalau dia Tino lawan mulu, tolak. Tu. Bagi kita dapat lana, kangkau dah pop weh dah. Jangan nak buat laku ya saja ya tu. Gitu. Nah. Dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, berkata tatkala dipuji akan dia ke Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa katanya macam ni? Allahumma ighfirli ma la ya'lamuna wa la tu'akhizni bima yaquluna waj'alni khairan mimma yadhunnun. Artinya, hei Allah, ampunilah olehmu bagi aku akan barang yang tiada mengetahui mereka itu akan dia akan barang. Yang tiada mengetahui mereka itu manusia akan dia akan barang. Ni. Dan jangan engkau ambil salah akan daku dengan sahabat barang yang berkata mereka itu manusia akan dia akan barang. Dan jadikan olehmu akan daku lebih baik daripada barang yang menyangka mereka itu manusia akan dia akan barang. Ni perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Terpalak orang puji dia, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa bagiku barang yang mereka tu tak tahu yang puji kat aku, padahal aku bukan macam dia puji tu. Jangan ambil lah salahkan aku dengan sahabat barang yang mereka tu katakan aku, padahal mereka tu tak mengetahui, mereka tu tidak tahu. Dan jadikanlah olehmu akan daku ni lebih baik daripada barang yang menyangka mereka tu kan daku.
yang menyerka mereka akan dia. Apa saja mereka menyerkakan aku, mintalah menjadi lebih baik lagi pada tu. Ini Ali karramallahu wajhah. Nah, wallahu a'lam. Bab yang ketiga, pada menyatakan marah, merka. Marah masa kita mari nak murih. Marah kerana Allah itu dipuji. Marah kerana nafsu itu tidak dipuji. Maka yang dipuji oleh Allah ialah marah kerana Allah. Ketahui olehmu bahawasanya marah itu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan. Kadang-kadang tolak perempuan dengan sahabat marah. Kadang-kadang kata ke orang, maki ke orang, mencelakan ke orang dengan sahabat kemarahan juga. Kalau itu marah ni yang kata sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan. Dengan sahabat marah dia ni. Nah, masa tolak isteri, tolak berapa isteri mu ni? Ada berapa? Ada 3. Oh, sikit juga aku tolak 1000 biniku. Oh, tak tengoknya. Isteri dia, bini dia tolak 1000. Oh, kerana banyak sangat tu. Ikut dia. Ada 1000, kau tolak 1000 biniku. Kerana tu? Dia kata nak marah kepada isteri dia. Tu. Pasal apa kau boleh katakan marah ni sifat kecelaan? Kerana mensebabkan ia marah itu pada anggota yang zahir. Pada anggota yang zahir. Apa anggota yang zahir? Seperti tangan dan kaki. Tu. Nah, mensababkan ia marah ni pada anggota yang zahir ni, mensabab akan memukul. Sebab marah, tangan dia kepoing, kaki dia top, siku dia pop. Apa tu? Marah dah tu. Dan memaki, mulut dia selalu kata kat orang apa. Tu. Tak ada apa-apa dah. Buku apa? Buku tempat jual. Buku berebut tempat jual. Aku mari dulu, mari belakang. Aku dulu belakang bawa pergocoh. Sahabat nak marah tu, berdeh, mati. Yalah marah tu. Dan membunuh. Yalah dah. Betul tuan. Sahabat marah semua tu. Asalnya marah dalam hati, tapi mesebabkan marah ni menggerakkan anggota-anggota yang zahir. Dan di dalam hati itu akan dendam. Ini Allah pada kata pada anggota yang zahir. Mana? Kerana mesebabkan ia marah itu, mesebab di dalam hati dia. Mesebab apa? Akan dendam. Menjadi sebabkan dendam hati dan sebab marah. Dan dengki, suka hilang nikmat dia orang, mari duduk kat dia. Tu dengki. Nikmat yang orang dapat tu tak bagus. Patutnya nikmat tu, kereta tu, motor tu, rumah tu duduk di aku. Mari di aku, bukan duduk orang tu. Dia puasa nak marah orang tu kerana orang tu dapat nikmat yang banyak. Dan sukacita. Tu. Sukacita, yakni suka gembira dengan kena bala mereka yang dimarahinya. Tu dia. Dengan kena bala mereka yang dimarahinya mereka. Orang yang dia marah tu kena bala, dia rasa suka. Lama apa sakar sangat tu. Ada. Semua tu daripada marah kamu tu. Nak marah ke dia tu macam-macam hal buat kerja. Nah, dan duka cita dengan mendapat ia duka cita akan nikmat tu. Dan duka cita dan duka cita yang dirusing dengan mendapat ia orang atau mereka yang dimarahi. Nah, ada duka cita dengan orang. Dengan orang mana? Orang dan duka cita dengan mendapat ia orang atau mereka yang dimarahi. Mendapat akan nikmat. Apabila orang yang dia marah dapat nikmat, dia rasa nak marah pada orang tu. Dan mencita-cita atas membuka rahsia orang yang dimarahi.
Orang yang dia marah, dia suka nak buka macam ni. Tu. Dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut itu sebab bagi binasa. Tu, mubtada. Dan tiap-tiap satu daripada tersebut itu apa? Daripada memukul dan memaki, membunuh, dendam, dengki, sukacita, dengan kena bala mereka dimarahinya, dan duka cita dengan mendapat iakan nikmat dan cita-cita buka rahsianya tu. Tu. Tiada satu tu sebab bagi binasa semua. Semua tu sebab bagi binasaan. Tak akan jadi selamat orang tu kalau ada sifat macam ni. Kalau dunia tidak apa-apa tapi akhirat mesti kena. Maka manusia macam ni sekarang ni. Manusia kebanyakan macam ni sekarang. Nampak orang boleh pakai kereta baru, hati dia terasa nak marah. Rasa dendam di hati, rasa dengki. Tu. Dan bermula memecahkan akan bersangat tamarah itu setengah daripada yang amat penting ia pada agama. Dan bermula memecahkan, menahankan, memecah, boleh pecahkan marah tu. Dan bermula memecahkan akan bersangat tamarah itu. Apa? Yakni dia boleh tahankan akan marahan dia tu. Setengah daripada perkara yang amat penting ia perkara pada agama. Untuk kita sabar dan boleh tahankan marah ni satu perkara yang amat penting dalam agama kita. Sehingga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bis-sar'ati innamas syadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadabi. Artinya tiada ada yang sangat kuat itu, yakni yang sangat berani itu, yang merebahkan dia oleh beberapa laki-laki tu. Yang tiada ada yang sangat kuat itu, yang tiada merebahkan dia kan sangat kuat tu oleh beberapa laki-laki. Tu tiada sangat kuat itu tak dikatakan orang tu sangat berani. Yang tiada merebahkan dia oleh beberapa laki-laki. Hanya sahaja yang sangat kuat itu yang memilik ia sangat kuat ni akan dirinya. Diri sangat kuat bila memilik pada ketika marah. Tu. Dia cakap dengan tiada, pelan sikit tu. Tiada ada yang sangat kuat itu yang merebahkan dia oleh beberapa laki-laki. Orang yang gagah bukan orang yang merebahkan orang. Gitu gitu. Tu orang yang gagah. Tiada ada yang sangat kuat itu orang yang berani tu. Tiada ada yang merebahkan dia. Surah ni. Yang tiada merebahkan dia kayang. Yang tiada merebahkan kayang oleh beberapa laki-laki. Tu. Kau begitu mana yang merebah? Tiada ada yang sangat kuat itu yang merebahkan dia kayang oleh beberapa laki-laki. Orang berani bukan orang merebahkan orang. Gitu mana gitu. Bukan orang merebahkan orang, bukan rumah huing rebah lemak tu. Bukan tu. Bukan orang gagah macam tu. Hanya sesungguhnya orang gagah ni, sesungguhnya yang sangat kuat itu yang memilik ia yang sangat kuat ni akan diri seorang pada ketika marah. Apabila dia nak marah ke orang, dia boleh milik kemarahan dia tu, boleh tahan marahan, tak marah ke orang. Apa makna? Arti memilik, yang memilik ia akan diri pada kemarah. Kuasa ia seorang itu menahan dirinya. Menahan diri seorang daripada upama memaki dan memukul
pada ketika ia seorang marah akan seseorang yang lebih dhaif daripadanya pada seorang. Apabila nak marah orang yang lebih lemah pada dia, orang yang bawah pada dia, dia boleh milik marahan dia, kuasa di tahan marahan dia tu, maka itulah dikatakan orang berani sungguh. Macam kita ni, macam orang kita selalu yang marah anak, isteri, tu selalu dia marah. Kalau orang luar takut. Kalau dengan anak bini kau Allah, macam juga isteri. Kalau dengan abang, dengan suami dia kau Allah pai. Allah. Akan tapi apabila dengan orang luar, lembut cakapnya. Tu. Nah, sehingga suami dengar tu rasa anak cemburu. Apabila bercakap dengan orang luar. Tapi apabila bercakap dengan suami, macam rima tak ada dalam rumah. Ada juga isteri macam tu. Suami pun macam tu juga. Kalau dengan anak, kalau dengan isteri, bosan dalam rumah. Tapi apabila keluar luar, nakut pai. Keluar luar menakut, jadi orang penakut pula. Tu ingat baik tu. Marah ni kita boleh tahan-tahan lah. Yang kita tak nak tahannya, marah kerana agama. Orang tak semayang, orang tak berjemaah, orang tak belajar, nanti kita duduk diam, tak ada marah apa tu. Bukan tu. Itu panggil syaitan akhrasu pula, syaitan bisu pula macam tu. As-sakitu al-haqi syaitan akhrasu. Orang yang diam daripada perkara sebenar. Orang tak semayang, kita duduk diam, tak ada kata apa-apa. Buat kerana aku tak marah dia, kerana marah ni satu penyakit, dia kata. Itu bukan tu. Kalau macam tu panggil, orang panggil apa? Syaitanun akhrasu, syaitan bisu. Tu. Tengok orang tak semayang, tak ada kata apa. Tengok orang tak puasa, tak ada kata apa. Padahal dia ada kekuasaan, dia ada kuasa, ada tanggungjawab dia. Nah, tapi dia tak guna kuasa dia tu. Maka tu panggil syaitanun akhrasu, syaitan yang bisu. Tu. Dan bersembah seorang lelaki, yakni bertanya seorang laki-laki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya apa? Tanya macam ni. Suruh olehmu akan daku dengan satu pekerjaan. Dan sedikitkan olehmu, tak payah panjang, sikit je. Ya Rasulullah, suruhlah satu pekerjaan, jangan panjang, kau dah jadilah, amu tak nak buat. Rasulullah macam tu ya. Sahabat minta Rasulullah suruh wasiat, sikit-sikit, tak payah panjang Rasulullah, sikit-sikit, amu tak nak buat, amu tak mampu nak buat. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Rawahul Bukhari. La taghdab, artinya jangan engkau marah. Maka apabila Rasulullah kata macam tu, dia pun maka mengulang-ulang laki-laki itu kali yang kedua pula. Mengulang-ulang akan permintaan laki-laki itu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkanlah, bagikanlahkan aku ni satu pekerjaan, tapi sedikit saja, tak payah panjang. Maka mengulang-ulang oleh Rasulullah SAW akan sabda Rasulullah, la taghdab. Rasanya dalam hadis tu dia bagi tahu, bagi minta Rasul 3 kali. Ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Rasulullah, la taghdab. Ausini ya Rasulullah, la taghdab. Ausini ya Rasulullah, la taghdab. Begitulah. Rasulullah bagi wasiat pada dia, suruhkan dia, la taghdab, jangan marah. Jangan marah benda tak tertukar lu. Marah kepada orang dengan sabab apa? Dengan sabab benda dunia, tak payah marah. Nah, kalau sabab agama, marahlah. Kerana itu ada pahala. Kalau marah masalah dunia, tak ada marah. Hanya bagi peringatan gitulah, jangan duk takir lagi lah, pamata gitu jelah. Jangan buat lagi ya. Buat lagi kan kau dah. Tak gitu kan, bah? Ni. Pesan-pesan tak bah? Pesan-pesan tak bah? Ya weh, jangan buat lah tu weh. Kamu kan kena kangkau. Dan lazimkan olehmu pada kelakuan marah akan 2 pekerjaan. Tu
Lazim ni mana tetap. Tetapkan olehmu pada kalau kau marah ni akan dua pekerjaan. Apabila kamu ada sifat marah, sentiasa kamu kena ada dua ni. Apa yang pertama, daripada keduanya dua pekerjaan tu, memecahkannya marah. Boleh pecah marah apa? Iaitu tak marah. Usahakanlah marahan kamu biar pecah. Lalu tu Rasulullah kata, apabila kamu ada marah ke orang, selalu kamu pergi pecahkan marah kamu dengan wuduk. Ambil air semayang, sudah ambil semayang, ada marah lagi, ambil pula. Kerana syaitan dijadikan daripada api, maka padamlah oleh makan api tadi dengan wuduk. Dan tiada aku kehendaki dengan memecahkannya itu, menghilangkannya sama sekali. Tu. Dan tiada aku, siapa aku ni? Yakni musannif, ia mengarang kitab ni. Dan tiada aku, yakni musannif, kehendaki dengan memecahkannya kamarah itu. Itu je macam ayat. Dengan memecahkannya kamarah itu, tiada hendaki menghilangkannya kamarah sama sekali, bukan sekaligus. Tu. Bukan kehendaknya, bukan hilang sekaligus, bukan hilang sama sekali, tak. Bukan kehendak mecah kamarah tu hilang kamarah sama sekali, tak ada sama sekali di isi kamu akan marah. Oh, siapa dia boleh buat macam tu? Tak boleh. Hanya tukar pesing, tukarkan pesing marah. Dulu kita marah kerana dunia, tapi sekarang kita marah kerana agama. Tu tukar pesing. Pasal apa? Kerana bahawasanya tiada hilang ia marah, yang tiada boleh hilang ia marah sama sekali. Tak boleh nak hilang marah sama sekali. Kerana marah ni sifat manusia. Manusia ni sifat marah ni. Cuba cetik tengok. Ada tak orang alhamdulillah manis-manis? Ada tak? Tik masalahnya. Tu maka diri kita boleh tahan marah, itulah kita jadi orang lebih. Diri sifat marah tak boleh nak hilang diri seorang. Dan tiada sayup ia tiada patut bahawa ia marah hilang, tak boleh nak hilang. Tu marah-marah tak akan hilang, patutnya tak hilang marah ni. Bahkan jika hilang ia marah, wajib menghasilkannya ke marah. Bahkan kalau marah tu tak ada dia seorang, wajib ia kena dapatkan marah. Tu. Sebab apa? Sebab kerana bahawasanya ia marah perkakas peralatan bagi memerangi sekian kafir, perkakas peralatan seorang untuk nak memerangi akan orang kafir. Sebab marah tu. Tapi marahnya pesing agama, bukan marah pesing dunia. Tu ya. Macam Sayyidina Umar, belum dia masuk Islam, dia marah kerana dunia. Dia kamuh anak hidup-hidup. Dia marah apa saja, tak setuju dengan hati dia marah. Sayyidina Umar. Tapi apabila dia masuk Islam, marah dia tak habis. Hebahkan dia tu dah tukar ke pesing, tukarkan daripada marah kerana dunia, kerana pangkat, tapi sekarang dia marah kerana cinta pada Rasulullah, cinta pada agama. Marahan dia tu tu Sayyidina Umar. Tapi marah dia tak akan hilang. Tu marah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tu. Dan menegah daripada segala kejahatan. Ni Allah pada kata memerangi sing kafir. Apa? Kerana bahwasanya ia marah. Tu. Perkakas bagi menegah daripada segala kejahatan. Jadi peralatan untuk menegah daripada semua kejahatan. Kalau tidak ada marah, semua orang suka buat jahat. Cakap lemah lembut tak jadi. Manusia, ahli jemaah, masukkanlah kamu dalam masjid. Orang sedang nak baca ketubah ni, tak masuk. Pondok-pondok, belajar beranilah awal-awal, pergi berjemaah awal-awal, tak mandi kah kau duk itu. Tu dia. Tapi apa dia ambil tukur, ambil terbih,
Ambil tokau batu, ambil kayu, ya sutai je 5 minit habis sudah. Dia tengok tu. Boleh tegah kejahatan marah ni. Tapi kena guna marah tu. Nah, tapi guna ke jalan agama, bukan guna ke jalan dunia dak. Boleh menegahkan dari segala kejahatan. Semua kejahatan, marah ni boleh tegah. Kalau raya dengan lama-lama, tuan-tuan, hari ni hari Jumaat. Awal-awal ke kamu datang Jumaat? Pergiling saya. Nah, tiba-tiba apabila buat Sayyidina Umar, habis. Nah, tak mani-mani pun dah, baru gigi pun dah. Bom, selalu lagi. Tu marah. Boleh menegahkan segala kejahatan. Satu, dan menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Allah pada kata memerangi. Nah, akan jadi perkakas, jadi peralatan marah ni untuk menyuruhkan dengan segala kebajikan. Suruh dengan baik tak jadi, dengan bergaluh tak jadi, kena suruh dengan kasar, dengan nak marah baru dia jadi. Itu dia. Dan adalah marah itu seperti anjing pemburuan. Tu kena anjing buru. Anjing buat buru, kalau bahasa Siam panggil sat lasat. Malasat dia panggil. Nak marah ni men malasat. Dengan anjing pemburuan. Nah, dan honyo-sonyo dikehendaki dengan memecahkannya kemarah itu, mengajar nyonya marah. Kerana mencahkan marah, mana mengajar marah, biarkan marah kerana agama, jangan marah kerana dunia, jangan marah kerana nafsu. Kerana agama silakanlah, tu mana mengajarkan marah. Hingga mengikut ia yang marah akan akal. Bukan akal lagi ikut marah, marah tu ikut akal. Apabila marah ikut akal, selamatlah orang tu. Tapi apabila akal lagi ikut marah, maka itu tak selamat juga. Nah, satu, dan akan syarak, marah tu akan ikut hukum syariat. Marah juga, tapi marah jalanan syariat agama. Tu. Maka bergerak-gerak ia marah dengan sabab bertunjuk kepada akal dan syarak. Tu. Dan maka bergerak-gerak marah ni. Bergerak-gerak dengan sabab bertunjuk daripada akal. Apabila akal tunjukkan marah ni dalam agama, maka bergerak lalu dah pekerjaan. Nah, dan syarak atau akal, petunjuk daripada akal dan syarak. Dan diam ia marah dengan sebab pertunjuk daripada keduanya akal dan syarak. Tu. Nah, jadi marah ni boleh bergerak, boleh diam dengan sebab pertunjuk daripada akal dan syarak. Boleh kita bergerak dengan akal, boleh kita bergerakkan dengan marah, boleh kita bergerakkan, boleh kita diamkan dengan marah ni. Boleh semua tu. Jadi dua-dua ni, nak bergerak boleh, nak diam pun boleh. Tapi kita guna akal dan syarak. Tu dia. Dan tiada menyalahi yang marah akan kedua, yakni akal dan syarak. Seperti menurut oleh anjing pemburuan akan perintah tuannya, tuan anjing. Anjing pemburuan. Nah, tuan dia kata, pergi. Bum, ni. Berhenti, berhenti. Anjing untuk buru, tempat kita tak ada. Anjing buru ni ialah negeri Arab dah. Cepat dia lari. Nah, lari dia tu memang cepat benar lah. Laju dia lari. Hingga kereta hamak ni kadang-kadang dan kadang tak dan. Laju. Kagah pula. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i pun boleh pula anjing untuk perburuan, untuk lasat boleh. Tu boleh pula anjing. Tak kena samuk, tak kena apa rasa, kerana dia jadi alat pemburuan. Babi tak boleh. Babi tak boleh. Aku bela babi buat perhiasan. Tak boleh. Buat perhiasan apa rumah mula babi 2 ekor. Nah, tak boleh. Kalau anjing ada lagi khilaf ulama. Nah, khilaf ulama mazhab Syafi'i najis mughallazah, mazhab Malik dak ni najis biasa ya. Apabila kena dia basuh macam kena tahi kucing gitu ya. Basuh gitu ya. Kena anjing. Sebab tu mazhab Hanafi, mazhab Maliki banyak belah anjing. Orang pergi Pakistan banyak anjing. Banyak anjing tepi jalan ni, banyak anjing macam kucing bak kita ni. Kita jumpa anjing, anjing. Dia ada. Anjing. Tu dia. Nah,
Tengok ada satu kaum daripada mazhab Malik akan tetapi dhaif jiddan. Dhaif benar, dhaif sangat perkataan ni. Kenapa? Hingga dia kata anjing boleh makan dia tu. Oh masya-Allah boleh makan. Kita tak pernah dengar dah anjing boleh makan. Tapi jangan makan ni, kuat saja tu. Nah, dah mak anjing kalau ni. Harap buat ni. Nah, tu mazhab Malik. Ada pun mazhab Syafi'i tak boleh. Haram, tak boleh. Bahkan tepuh dengan dia, bersentuh dengan dia pun kena basuh 7 kali. Ada mazhab Maliki, ada juga. Tapi ini pun kau dhaif jiddan, kita belajar untuk mengetahui saja. Bukan untuk kita pakai dah. Untuk anjing. Ada apa babi? Tidak haram qat'an. Haram dengan putus. Tak ada yang mengatakan boleh, boleh makan, tak ada. Kerana apa? Pak beza sikit ya. Kerana anjing tidak disebutkan dalam Quran, ada pun babi disebut dalam Quran. Lahmal khinzir disebut. Nah, yang orang kita tak tahu lagi satu permainan, al-azlam. Tikampal. Tikampal banyak pak Cina banyak. Tempat Cina, tempat apa? Tempat permainan apa ada jual beli tu, ngan apa? Itulah tempat besar-besar. Dia buat permainan kat situ. Adalah kita pergi beli dia 100 kok, RM10 dia bagi, maka kita ambil benda tu, main lepak. Dia kena dapat, tak kena tak dapat. Ada dengan anak bunga dia lepak, pop, kena boleh, tak kena tak boleh. Tak boleh dalam Islam tu haram tu. Dalam lotas banyak, lotas ada, patut tempat apa tempat penuri permainan tu, ngan wat ada, ngan lap merang ada. Tempat permainan banyak-banyak ada macam tu. Bagi tikampal tak boleh je, nampak menggila main. Beli 10 kau, beli RM10. Dapat kita main boleh? Boleh pakai benda besar. Jangan. Haram tu, haram. Dia panggilkan al-azlam, tikampal. Apa tikampal? Tikam kelipar. Kalau kena boleh, tak kelipar tak boleh panggil. Tu nah. Dan yang dimakian itu mungkin dengan bersungguh-sungguh pada mengajar nyonya marah, tu dia. Dan yang dimakian itu dimakian bergerak-gerak ia dengan sebab pertunjuk daripada akal dan syarak, dan diam ia dengan sebab pertunjuk pada keduanya, tiada menyalahi akan keduanya tu. Mungkin boleh jadi dengan bersungguh-sungguh pada mengajar nyonya marah. Kita ajarkan marah ni. Marah benda ni tak payah. Marah benda ni kita marah. Benda ni marah, benda ni tak payah marah, kita diam je. Dan iaitu bersungguh-sungguh pada mengajarkan marah ni, membiasakan akal lambat marah tu. Itu mengajar dia. Bersungguh-sungguh pada mengajarkannya marah apa? Iaitu membiasakan akal lambat marah. Lambat marah biar jadikan biasa untuk kita. Kata nak marah apa-apa tu, kita jangan marah dengan cepat, lambatkan marah. Dan membiasakan memaafkan serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Walaupun kedatangan macam mana orang marah kat kita, perkara yang kita marah tu banyak, tapi biasakan bagi kita untuk maafkan benda tu, untuk memaafkan. Dan membiasakan memaafkan serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Boleh kita maaf apabila orang buat perkara yang kita marah, kita boleh maaf kat dia. Tu nah. Tu. Yang kedua, memeliharakan marah itu pada ketika bergerak-gerak dengan menahannya seorang akan barang yang dalam hati. Yalah kat tu. Nah, tu yang kedua. Yang kedua, memeliharakan marah itu pada ketika bergerak-gerak. Ketika nak marah tu. Menahan dengan menahannya tu. Memelihara dengan menahannya seorang akan barang yang di dalam hati seorang. Apabila marah dia sedang bergerak-gerak, sedang nak marah tu, dia boleh tahankan apa saja yang adalah hati dia. Dan menolong atas menahan marah itu oleh pengetahuan tu dia, untuk membantu kemenahankan marah tu.
atau dan menolong atas menahannya seorang akan marah tu oleh pengetahuan dan pekerjaan. Adapun pengetahuan yakni yang menolong atas menahan marah itu, adapun pengetahuan yakni ilmu yang menolong atas menahankan marah itu, maka bahawa mengetahui ia seorang akan bahawasanya tiada ada sebab bagi marah seorang tu, melainkan bahawasanya engkar ia seorang akan berlaku sesuatu. Tu melainkan bahawasanya engkar ia seorang, engkar tak terima akan berlaku sesuatu atas kehendak Allah Ta'ala, tiada atas kehendak dirinya diri seorang. Tak apa dia buat aja tu. Mengetahui bahawasanya tiada ada sebab bagi marahnya, melainkan bahawasanya engkar ia seorang akan berlaku sesuatu atas kehendak Allah Ta'ala tu. Yang kau macam tu. Bukan anggar ia bahawasanya anggar ia seorang anggar akan berlaku sesuatu yang kehendak Allah Ta'ala. Semua perkara yang berlaku ni kehendak Allah. Ya anggapkan gitu, rasakan begitu, tiada atas kehendak diri seorang. Bukan anggar lah, anggar. Anggar begitu, agaknya begitu. Laku sesuatu saat ini dengan kehendak Allah. Apabila Allah Ta'ala tak kehendak, orang tu tak buat juga. Maka semua berlaku kehendak Allah. Kita ingat macam tu, terasa tak marah sikit. Tiada atas kehendak dirinya tiada berlaku sesuatu itu atas kehendak diri seorang. Dan ini sehabis-habis jahil. Dan ini bahawasanya anggar ia akan berlaku sesuatu atas kehendak Allah, tiada atas kehendak diri tu, sehabis-habis jahil, sehabis-habis tak tahu macam tu tak apa dah. Sehabis-habis kamu tak tahu, kamu ingat macam tu pun okey dah. Macam mana? Kamu ingat kata semua yang berlaku pada Allah, bukan diri dia. Tu sehabis-habis jahil. Suk-suk tak tahu. Tu masa kita bagi suk-suk tak tahu macam tu tak apa dah, mau marah kat orang. Ingat ada semua yang berlaku pada Allah, bukan diri kita dah. Dan lagi mengetahui ia seorang bahawasanya marah Allah Ta'ala lebih besar daripada marah seorang. Ingat begitu ya, marah Allah lebih besar daripada marah diri kita lagi. Dan limpah kurniaan Allah Ta'ala lebih besar beberapa kali, yakni daripada, lebih besar daripada beberapa kali menderhaka ia seorang akan Tuhan seorang tu lagi. Limpah kurnia, limpah pemberian Allah Ta'ala ni lebih besar pada orang derhaka pada Allah Ta'ala beberapa kali sekalipun. Allah Ta'ala kurnia bagi dia, maka tiada marah Allah Ta'ala akan seorang yang derhaka itu. Orang derhaka Allah Ta'ala tak ada marah ke dia. Tengok orang tak semayang, orang tak puasa, sentiasa Allah Ta'ala bagi rezeki dia, bagi dia sihat, bagi apa itu ini. Tengok Allah Ta'ala tak marah dengan hamba-hamba dia. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya engkau lebih wajib mengikut perintah Tuhan daripada engkau marahi itu. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya engkau lebih wajib mengikut perintah Tuhan. Lebih wajib engkau mengikut Tuhan daripada yang engkau marahi itu. Mengikut perintah engkau. Kamu patutnya ikut perintah Tuhan lagi daripada mengikut perintahmu. Perintah engkau marah pada orang, perintah Tuhan apa? Memaafkan orang, tak payah marah. Dan ada pekerjaan dengan pengetahuan satu, dengan pekerjaan satu. Dan ada pekerjaan yang menolong atas menahankan marah itu. Dan ada pekerjaan yang menolong akan dia atas menahankan marah itu. Maka bahawa berkata ia seorang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ada hadis menyuruh membaca auzubillahi minasyaitonir rajim pada ketika marah, meriwayatkan ini hadis oleh Bukhari dan Muslim. Ketika marah dia kata auzubillahi minasyaitonir rajim. Pasal apa? Kerana marah itu dari kerana syaitan. Sebab tu boleh marah. Marah apa? Marah kerana dunia. Maka jika tiada terhenti marahnya marah seorang dengan ini perkataan apa? Dengan auzubillahi minasyaitonir rajim, maka hendaklah ia seorang duduk. Daripada berdiri, duduk dulu. Kata duduk-duduk jika ia seorang berdiri, dan hendaklah ia seorang berbaring, jangan tidur jika ia seorang duduk, dan jika tiada diam ia marah, dan tiada diam marahnya seorang dengan duduk atau berbaring itu, maka hendaklah ia seorang mengambil air sembahyang, yakni air wuduk. Pasal apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innasyaitana khuliqa minan nari wa innama tudfa'un naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Itu dia. Tu hadis tu. Artinya bahawasanya syaitan itu dijadikan dekat syaitan daripada api. Syaitan jadi daripada api, dan hanya dipadamkan akan api dengan air. Dipadamkan, bahasa kita sini panggil dimapuhkan, dimatikan api itu dengan air. Maka apabila marah seorang kamu, maka hendaklah ia seorang kamu mengambil air sembahyang apabila datang kemarahan. Datang nak marah ke orang tu, selalu ambil air sembahyang. Itu dia. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innal ghadaba jumratun fi qalbi ibni adama, ala tarawna ila jumrati ainaihi wa fitahi audajihi. Bukan jumrah, humrah. Ala tarawna ila humrati ainaihi wa intifahi audajihi faman wajada min zalika syai'an falyadrib khaddahu bil ardi. Rawahu Tirmizi. Artinya jaga-jaga bahawasanya marah itu seperti bara api pada jantung anak Adam. Bara api yang ada pada jantung anak Adam, pada hati anak Adam. Adakah tiada melihat kamu pada merah dua matanya, dua mata anak Adam? Mu tak pernah tengok kah? Kalau mu tengok dia merah dua mata, jangan cakap banyak dengan dia, nanti kamu kena kanker. Kena tengok juga dengan orang-orang tu. Tu. Tengok, adakah tiada melihat kamu pada merah dua matanya anak Adam? Dah bengkok urat lehernya ni, urat leher terik. Bengkok terik urat lehernya anak Adam. Maka apabila kamu lihat, maka beritahuilah bahawasanya mereka tu marah dah tu. Maka barang siapa mendapat barang siapa akan sesuatu daripada dimakian itu, dimakian merah dua mata dan bengkak urat lehernya. Kalaulah seorang siapa ada nampak dua tu merah mata, bengkak urat leher ni, terik urat ni, maka hendaklah memukulkan ia barang siapa akan pipinya barang siapa. Pukul-pukul dengan bumi, ambil pipi tu letak atas bumi. Kalau rasa mata merah nak marah tu ni, urat terik, ambil pipi letak muka di bumi. Apa maknanya? Ini mubtada. Ini bermula ini, yakni ini hadis menunjuki kepada menetapkan semulia-mulia anggota daripada sehina-hina tempat. Tu mana gitu? Menunjukkan, menetapkan semulia-mulia anggota. Apa? Kepala dan muka. Menetap daripada sehina-hina tempat. Apa? Iaitu bumi. Pasal apa? Supaya pecah oleh takaburnya anak Adam, ataupun nyonya barang siapa.
Pecah oleh takabur, oleh sombongnya barang siapa. Yang ia takabur ni sebab yang besar pada marah itu. Apabila tak ada takabur, marah pun tak datang. Satu. Dan supaya mengetahui ia barang siapa, ni Allah pada kata supaya pecah. Dan supaya mengetahui ia barang siapa akan bahawasanya dirinya di barang siapa ni hamba yang hina. Ingat itu sudah kata aku dan seorang hamba yang hina, bukan hamba yang lebih. Orang nak kata macam mana, katakanlah aku yang dhaif. Tiada patut ia hamba yang hina ni membesarkan diri. Dan ketahui olehmu bahawasanya menahan akan marah itu kelakuan yang sangat baik tu. Menahan marah ni kelakuan yang sangat baik. Telah memujikan dia kan seorang yang menahan marah oleh Allah Ta'ala di dalam Quran. Memuji-muji dengan firman Allah Ta'ala, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wal kazimina artinya dan yang menahan mereka itu akan marah mereka itu. Ni Allah Ta'ala puji ke mereka dalam Quran. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kazuma ghaizan walau syaa ayyumdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati amnan wa imanan. Rawahu Abu Daud. Artinya barang siapa menahan ia barang siapa, yakni siapa-siapa yang boleh menahan ia siapa-siapa akan marah. Siapa dia ikutlah daripada laki-laki atau perempuan, daripada muda ataupun tua, tak kira siapa-siapa boleh tahan kemarahan dia tu. Dan jika menghendaki ia barang siapa meluluskannya, meluluskannya ke marah, nah sekuasa ia atas meluluskannya ke marah, tapi dia boleh tahan. Kalau dia hendak meluluskan marah tadi, boleh dia lulus, boleh dia tunai marah dia, tapi dia tahan, tak ada apa rasa dia tu. Nah saya jawab barang siapa, nas yang memohonkan Allah Ta'ala akan hatinya hati orang siapa pada kiamat, memohon daripada santosa, daripada selamat dan daripada iman. Itu dia. Bukan memohon pula. Nas yang memenuhkan Allah Ta'ala akan hatinya hati barang siapa pada hari kiamat, memenuh daripada santosa, jadi selamat, dan daripada iman. Siapa boleh tahan? Boleh tahan marah, padahal dia boleh luluh marahan dia tu. Kata orang tu dhaif lebih pada dia boleh tahan. Maka orang ni Allah terpenuhkan dalam hati dia dengan selamat daripada akhirat dan iman penuhlah hati dia. Dan pada satu riwayat daripada ridha, ganti sentosa. Daripada iman, daripada redha Allah Ta'ala akan dia. Tu akan barang siapa yang menahankan marah tadi. Wallahu alam. Bab yang keempat pada menyatakan dengki. Allah alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah.